Macam bonda kata tadi lah, pastikan kita menutup aurat, kita buka video, dan cuma nak minta beberapa orang bonda buka mic. Saya takut line saya tak apa baik. Kadang-kadang cuaca dekat Johor ni, dekat Senai ni kurang baik. Jadi saya tahu ada feedback kepada sahabat-sahabat. Baik, pada pagi ni saya nak bawa satu tajuk. Sebelum tu, kita ikhlaskan niat. Semoga Allah berikan kepada kita, Allah tambahkan nikmat buat kita. Daripada khazanah kekayaan Tuhan yang banyak tu untuk kita. Dan kita niatkan bukan hanya untuk kita je. Semoga akan dikurniakan juga sama kepada pasangan kita, suami atau isteri. Kemudian kita niatkan untuk anak-anak serta zuriat keturunan kita termasuk furuk kita. Kemudian adik-beradik, kawan kerabat, sahabat anda, jiran, bahkan siapa saja yang mengenali akan diri kita. Khusus lagi untuk tuan-tuan guru kita yang pernah memberikan tujuh ajar mereka kepada kita. Dan pastinya utamanya untuk kedua ibu dan ayah yang tercinta. Sama ada mereka ada, masih ada ataupun dah tak ada dah. Bersama-sama dengan kita niatkan supaya mereka beroleh kebaikan yang banyak dengan sebab kita menghadiri majlis ilmu seperti ini. Dan di samping itu, sepanjang keberadaan majlis ilmu yang seumpama ini, jangan lupa satu perkara, tolong masukkan niat-niat yang baik. Kita kebanyakan, saya difahamkan kita ni kebanyakan dah umur senja. Kecuali Jalal tu nampak muda sikit. Okey. Okey, kita ni banyak kan dah umur senja, jadi dah umur senja ni masukkanlah niat baik. Dengan keuzuran, dengan sakit sana sini, dengan masalah, kesulitan yang kita hadapi, niat dia kebaikan itu, niat baik sepanjang keberadaan dalam majlis ilmu. Kenapa Puan? Kerana dalam majlis ilmu ni malaikat ada serta. Dia akan bersama-sama dengan kita sampai kita bersurai nanti. Bila kita dah bersurai nanti, barulah dia akan naik dan dia akan bawa segala niat-niat yang baik kita itu. Okay. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, seperti mana janji saya kepada pengurusi grup kita ni, dia minta saya bawa soal hati. Soal hati, sesuatu yang berkaitan dengan hati. Tapi hari ni saya nak bawa satu perkara bentuk zahir, tapi nak bawa kita nak pandang dia menerusi hati kita. Menerusi hati kita. Boleh Minta ada boleh seorang Ustaz, silakan Ustaz, silakan. Okey, saya nak buka sharing. Mungkin perempuan, saya tak tahu sama ada perkara ni relevan atau tidak, pasal mungkin perempuan dah pernah lalui, tapi saya nak buka juga. Okey, apa dia? Iaitu soal, mana keluar ni? Dia tak keluar lagi, kejap Dah keluar belum? Dah, tapi macam tu je. Macam kosong Kosong lagi. Kosong lagi Okey, ni bukan dia. Kejap, saya stop sharing. Okay. Belum klik. Benda dia dah klik tapi lain yang keluar. Kejap Puan Okey, padahal salah klik. Dia salah klik, dia lain keluar. Okey, ni dia. Saya nak sentuh satu perkara pada pagi ni berkaitan dengan ibadah solat. Ibadah solat, tapi kita nak memandang dia daripada menerusi soal hati. Dengan artinya menerusi ilmu tasawuf. Ilmu sufi, ilmu hati, seperti mana yang ada dalam kitab ni. Boleh Puan Baik. Sebut soal hati ni, soal hati, pengenalan ibadah, mungkin perkara ni nampak di segi zahirnya memang nampak ni lah. Boleh nampak tak skrin? Nampak Ustaz, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut tentang perkataan sembahyang. Biasa kan kita sebut sembahyang, bahasa Melayu sebut sembahyang. Dalam bahasa Arab dia panggil as-solah. Solatu artinya ni solah, ataupun kita dah jadikan di perkataan Melayu solat Baik, sembahyang, solat. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut dengan pray. Betul?
Pray itu solat dalam bahasa Inggeris dia panggil pray. Apapun, dalam bahasa apapun, itulah dia. Cuma dalam bahasa Melayu, kita tak tahulah penggunaan bahasa Melayu ni. Dia gabungkan antara dua bahasa ni sebenarnya. Satu sembah, memang perkataan Melayu. Yang kedua yang. Mana dia tuan? Yang itu yang dikatakan sembah yang dia dua perkataan yang ni. Okey ni. Sembahyang. Dia tercantum daripada, dia kata di sini dua suku kata. Bukan dua suku kata, dua perkataan. Perkataan yang pertama sembah, perkataan dua yang. Sembah tu perkataan Melayu, yang keduanya yang tu adalah perkataan yang dipinjam ataupun diambil daripada bahasa Sanskrit yang maksudnya Tuhan. Jadi sembah siapa? Kita sembah siapa sekarang ni? Kita sembah Tuhan. Cuma timbul persoalan. Boleh ke Ustaz kita sembah Tuhan Sanskrit ni? Pernah tak dulu, kalau perempuan pernah ingat, dulu pernah keluar dalam satu viral lah juga. Kita tak boleh sebut sembahyang. Betul kan? Minta feedback sikit. Betul kan? Betul kan? Okey. Pernah dengar Ustaz. Tak, saya minta ada yang bagi feedback sikit. Okey, baik puan. Betul Ustaz. Okey. Betul. Perkataan sembahyang, dia dua perkataan. Dulu pernah viral, dia kata kita tak boleh sebut perkataan sembahyang ni. Seolah-olah kita menyembah yang tu Tuhan orang Sanskrit. Ya ke tuan? Puan? Cik Jalal, betul ke? Kita sembah orang-orang Tuhan dia Pernah ke? dengar macam tu. Tidak Ustaz. Apakah kita sembah orang Tuhan dia? Tak, kita tak sembah Tuhan dia. Cuma kita pinjam bahasa je. Pinjam bahasa yang tu bahasa Sanskrit artinya Tuhan. Tuhan ialah Tuhan kita lah. Kita tak ada kaitan langsung dengan Tuhan dia. Tuhan dia berhala ke, dewa-dewi ke, apa-apa benda yang dia sembah. Kita tak ada kaitan langsung dengan Tuhan dia. Yang kita gunakan ialah bahasa sembahyang. Kalau dalam bahasa Inggeris, kalau bahasa Inggeris kita gunakan perkataan apa? Pray. Pray kan? Pray. Kita pray, kita sembahyang. Kita pray kepada siapa? Tu our God. God tu Tuhan orang barat ke? Tak. Kita gunakan bahasa saja, tapi Tuhan tu tetap Tuhan kita yang tiada Tuhan melainkan dia saja, yakni Allah. Sebab tu dalam bahasa yang berarti Tuhan. Oleh itu sembahyang dalam Islam maksudnya apa? Kalau sembahyang dalam Islam maksudnya apa kak? Maksudnya kita menyembah Tuhan yang Maha Satu tu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada kaitan dengan sembahan Tuhan diorang tu. Bukan kita menyembah dewa-dewi, bukan kita menyembah patung-patung, berhala ke atau lain-lainnya. Boleh faham Jadi perkataan sembahyang itu datang daripada perkataan daripada dua perkataan tadi. Satu sembah bahasa Melayu yang dipinjam bahasa Tuhan, maksudnya Tuhan, sembah Tuhan ataupun yang maksud Tuhan itu ialah Allah. Kan? Inilah sembahan kita. Itu satu. Yang kedua, datang perkataan Allah. Perempuan saya tak sempat pula nak buat dia punya rajah dia. Tapi tak apalah. Kalau saya sebut ni, moga-moga perempuan, tuan-tuan boleh faham lah. Allah, macam kita sebut, la ilaha. Ilaha tu, diambil daripada perkataan ilahun. So, sebut sekali, ilahun. Ilahun ni artinya apa? Tuhan. Tuhan secara umum. Bila kata Tuhan, orang Buddha dia ada Tuhan dia, orang-orang Hindu dia ada Buddha dia, orang Yahudi dia ada fahaman tentang Tuhan dia, orang-orang Nasara ada fahaman tentang Tuhannya, orang apa bangsa pun di dunia ni ada pengenalan ataupun pemahaman tentang siapa Tuhan dia, betul? Kan? Dia ada pemahaman siapa Tuhan dia. Namun demikian, Tuhan kita ialah Allah. Dan ilahun, saya sebut sekali ilahun. Ilahun.
Ilahun, Ilahun. kalau siapa yang ada asas Arab, bahasa Arab, ilahun artinya Tuhan yang bersifat umum. Macam tadi saya kata, ya, orang Yahudi ada Tuhan dia, orang Hindu ada Tuhan dia, orang Buddha ada Tuhan, masing-masing ada Tuhan dia. Okey, bila kita faham tentang Tuhan ni, tapi kita nak menafikan Tuhan ni semua tak ada. Semua tak ada. Yang adanya kita tambah dengan alif lam dekat depan. Bila tambah alif lam dia ada apa puan? The Tambah God. alif lam. Ya, jadi al-ilahu. Jadi Dia Tuhan. al-ilahu. Itu sebut Al-ilahu. contohnya macam ni lah. Kalau kita tahu baik, kalau perempuan tahu baitun apa baitun? Kalau saya sebut baitun apa? Rumah. Baitun Rumah. baik rumah. Kalau sebut baitun rumah secara umum, apa yang awak faham tentang rumah? Rumah biasanya ada rumah batu, rumah kayu, rumah papan, rumah buluh, rumah apa-apa jenis pun lah, tak kisah. Satu. Ada orang buat rumah daripada kotak je pun ada. Okey, rumah secara umum. Rumah ni biasa ada atap, ada pintu, ada tingkap, ada rumah warna biru, ada rumah warna merah, ada rumah macam-macam warna lah. Okey, itu rumah secara umum. Kalau saya nak jadikan perkataan tu khusus, saya tambahkan alif lam. Jadi apa buat? Tadi baitun. Kalau tambahkan alif lam jadi al-baitu. Al-baitu. Jadi dia tak boleh ada tanwin lagi kat ujung, tak boleh. Kenapa? Bila masuk alif lam, tanwin tak boleh ada. Bila masuk je tanwin, alif lam tak boleh ada. Kenapa tak boleh ada? Dan kedua-dua ni memang dia tak ngam. Dia sebelum kita lahir lagi, dia memang tak ngam. Faham tak? Tanwin dan juga alif lam, dia tak boleh bersama. Nak tahu kenapa dia tak boleh bersama? Kerana tanwin bersifat umum. Sedangkan alif lam bersifat khusus. Khusus itu yang disebut dalam kaedah Al-Quran ataupun dalam kaedah tajwid dia sebut apa? Alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Ataupun dia panggil apa? Kalau satu lagi kaedah menurut Ustaz Usmani dia panggil lam ta'rif. Kan? Siapa yang ada belajar tajwid dia fahamlah ni. Siapa yang ada sikit-sikit belajar Arab dia boleh faham perkara yang saya cakap ni. Jadi saya nak menyebutkan bahawa bila ilahun, Tuhan bersifat umum. Yang umum tu kita nak nafikan semua. Yang tu yang kita sebut la ilaha. Kan? Yang kita sebut la ilaha. La tu tidak ada. Tiada. Ilaha, Tuhan. Mana-mana Tuhan yang mesti umum tak ada. Illa, kita menafikan Tuhan yang banyak-banyak tu. Tapi illa kita sabitkan, kita isbatkan. Satu je. Al-ilah. Sebut al-ilah. 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 Tambah alif lam. Menunjukkan dia khusus. Yang khusus itu al-ilah. Jadi orang Arab ni kita tak tahu macam mana Allah jadikan mereka ni. Dia bila ada hamzah dekat dengan hamzah a ataupun i, dia macam sukar nak sebut. Sebab tu digugurkan hamzah yang kedua. Al-i tu dibuang. Jadi apa tinggal buat? Tinggal alif lam. Lepas tu hamzah yang beri hamzah tu ila tadi dibuangkan hamzah tadi. I tu dibuang, tinggal apa? Lam ha. Betul? Ya, itu yang jadi sebutan panggilan untuk Tuhan kita yang khusus iaitu Allahu. Itu yang jadinya Allah. Itulah jadinya Allah. Itu yang kita sebut dengan kalimah ni. Yang saya highlightkan ni, warna biru tu, nampak? Jadi kalimah dia tinggal Allah. AL tu represent alif lam. I dekat lepas tu ada I tu. I tu digugurkan. Lepas tu lam ha LEH tu. LEH. Jadilah perkataan tu Allah. Dan itulah yang kita lafazkan hari-hari. La ilaha. Tiada Tuhan yang lain semua tak ada. Illa, melainkan yang adanya Allahu. Betul. Inilah yang kita lafazkan. Betul, Ustaz. Inilah sembahan kita sebenar-benarnya. Kita menyembah Allah yang khusus ni, hanya dia je, yang lain-lain tu semua kita nafikan.
Inilah cantiknya perbahasan dalam ilmu ini. Bila kita nampakkan dia, kita pasak dalam hati, mudah-mudahan kita dapat yakin sungguh-sungguh dengan hati kita bahawa yang kita sembah ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukanlah kita menyembah dewa-dewi, bukan juga kita menyembah patung-patung ataupun tuhan-tuhan yang lain seperti mana masuk yang Tuhan yang umum tu. Nampak tak? Ya Allah, cantik Abang Kalau kita dapat faham ni, inilah Tuhan sebenar-benarnya yang kita sembah. Melayu kita mula angkat takbir Allahu Akbar. Itu yang masa dia angkat takbir pun sangat tekun dengan dia angkat. Sangat berhati-hati dia angkat takbir. Kenapa? Pasal dia sedang berdepan dengan Tuhan yang tiada Tuhan yang layak disembah. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang maha melihat, yang maha mendengar, maha apa lagi? Maha segala-galanya. Maha dengan segala kesempurnaan milik dia. Bila kata melihat, bila kata Allah maha melihat, kita melihat tak buat? Kita melihat. Tapi kita melihat mesti menggunakan perantaraan mata. Mata pula sistem dia kena baik dan betul. Bila sistem tu baik dan betul, baru boleh nampak betul. Itu pun dengan syarat-syarat yang tertentu. Memerlukan bantuan cahaya yang cukup. Kalau cahaya yang malap tak cukup juga. Kalau cahaya yang terlalu terang pun tak boleh nampak juga. Sangat-sangat terhad pandangan kita ni. Sengaja Allah jadikan kita boleh melihat supaya bila kita sebut Allah maha melihat, jadi kita faham maksud melihat itu. Boleh faham? Kalau kita sebut Allah tu maha mendengar. Bila sebut Allah maha mendengar, kita boleh mendengar tak Puan? Boleh melalui perantaraan. Kita boleh mendengar kan? Ya. Tapi Allah berikan pendengaran kita dengan had-had yang tertentu. Contohnya, kita dengar melalui sistem telinga yang Allah dah jadikan untuk kita. Ada orang tengok sistem telinga dia, zahir ni nampak sempurna. Tapi dia tak boleh dengar. Dia jadi tuli. Kan? Jadi macam isteri Pak Mat tempe. Bila kata Pak Mat kena lagar motorkar. Dia tak dengar. Memang dia selalu pergi mana-mana naik motorkar. Kan lain jadinya. Kan? Sebab itu Puan, nampak zahir kita boleh mendengar. Tetapi kita mendengar mesti ada syarat-syarat yang tertentu. Sistem telinga kita mesti baik, gegendang kita baik, sistem luar dia atau sistem dalam dia mesti baik. Satu. Yang keduanya, pendengaran kita pula mesti apa? Pendengaran kita pula mesti ada suara. Kalau saya cakap sekadar komat kamik mulut ataupun perempuan cakap tutup mic, saya tak dengar apa. Kan? Jadi, dia mesti ada sesuatu suara. Dan suara tu pula mesti ada jelas dia punya butir-butirnya. Baru kita dengar. Kalau suara tu terlalu perlahan, tak dengar. Suara tu terlalu kuat pun bingit telinga, jadi tak dapat nak dengar baik pula. Inilah Allah jadikan kita pendengar, melihat, dan segala sifat-sifat yang Allah saja datangkan untuk kita, tetapi dengan keadaan yang amat terhad. Kuasa dia amat terhad. Sebab tu tak layak untuk kita nak berbangga diri hebatnya diri kita, melainkan balikkan kebanggaan kita hanya kepada Allah. Kepada Allah lah yang menjadikan kita sedemikian. Betul Puan? Baik. Kemudian sembahyang dalam bahasa Arab, disebut dengan solah. Di sini disebut solatun. Solat. Menurut bahasa, solat tu maksudnya apa? Selalu awak sebut solat tu maksudnya apa? Doa. Solat pada asalnya maksud doa. Solat pada asalnya berarti doa. Mana? Solatun maksudnya doa. Habis kalau solat tu kita dah doa lah Itu yang bila orang faham solat tu doa, ada setengah daripada orang kita dia faham apa? Kalau kita dah solat tak baca doa, pasal solat tu kan dah doa. Betul? Solat itu maksudnya doa,
Jadi kalau dah doa, jadi dah pas sembahyang tak payahlah doa. Pasal solat sendiri tu dah doa. Kita kena ingat bahawa solat yang artinya doa tu, iaitu menurut bahasa. Menurut bahasa. Kalau menurut istilah syarak dia kata apa puan? Saya sama-sama kita baca. Istilah syarak dia kata apa? Solat itu diartikan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dilakukan dengan beberapa ucapan bacaan dan perbuatan dan dimulakan dengan pelaksanaannya dengan takbir atau ihram, disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat yang tertentu dan cara-cara yang tertentu. Betul? Itu solat. Cuma dia disebut di sini dengan melalui beberapa ucapan bacaan. Ucapan bacaan ni maksud dia apa, puan? Ini disebut dengan rukun qauli. Disebut apa? Rukun qauli. Ini rukun bacaan. Kalau orang tanya rukun semayang ada berapa? 3 Ustaz. Semayang ada berapa? 3. Dulu saya belajar dulu 13. 13 Ustaz. 13. Baik, dalam perbahasan detailnya di rukun sembahyang ada berapa? Tak payah sebut 13. Sebut 3 je. 3 perkara. Pecahan dia mana? Pecahan dia dekat sini. Beberapa perkara ni tadi. Iaitu beberapa yang dikaitkan dengan beberapa ucapan bacaan yang maksud dia apa? Beberapa ucapan bacaan maksud dia apa, Kak? Rukun qauli. Masuk rukun qauli dan beberapa perbuatan yang disebut dengan rukun fi'li. Cuma ada satu yang dia tak sebut di sini tapi understood. Iaitu rukun qalbi. Rukun qalbi. Ini yang indahnya semayang ni. Semayang ni bila kita sertakan ketiga-tiganya serentak. Kita sertakan ketiga-tiga serentak. Kerana rukun bacaan dalam solat yang wajib, yang menjadi rukun ada berapa? Rukun bacaan ada berapa? Ada 5. 5 Rukun perbuatan ataupun rukun fi'li ada berapa? Ada 6. Jadi dah berapa dah? 5 campur 6, 11 betul 11. Jadi berapa baki dia, Cik Jalal? 2. Ada 2. Jadi menunjukkan rukun hati tu 2. Rukun qalbi tu ada 2. Itu yang awak sebut rukun semayang semuanya jumlah ni adalah 13. Dipecahkan dalam 3 pecahan ini pada rukun qauli, rukun fi'li dan juga rukun qalbi. Tapi dalam perbahasan ini ada orang faham, dia kata di antara rukun qauli dan rukun fi'li dan rukun qalbi, maka yang utama tu rukun qalbi kata dia. Itu yang akhirnya dia memahamkan bahawa solat tu memadai dengan hati je. Apa dia rukun qalbi? Niat dan juga tartib. Niat dan tartib. Dia tartib pun dibuang. Dia pakai niat aja. Akhirnya dia semayang pakai niat. Jom kita semayang. Nanti kejap dia kata. Dia main masuk, dia dah niat, dia semayang. Okey dah, aku dah semayang. Amboi. Dia semayang pakai niat. Macam mana buat? Sah tak semayang dia? Dia lupa bahawa kita yang semayang pakai ketiga-tiga ni, rukun qauli, rukun fi'li, kita pun masuk niat tak? Kita pun masuk niat. Kalau tak niat tak sah. Tapi kalau semata-mata niat saja pun tak sah. Dia mesti niat itu disertakan dengan qauli dia, rukun qauli dan rukun fi'li dia serentak serta dengan tertib dia. Sebab tu dalam rukun qalbi kita ada apa dinamakan rukun. Selain pada niat ada satu lagi apa nama dia? Dalam bahasa Arab dia disebut dengan tartibun. Tartibun dalam bahasa Arab dia. Tapi dah jadi bahasa Melayu tertib. Asalnya tartib. Tartib tapi dah jadi perkataan Melayu kita tartib lah. Tertib itu jadi tertib akhirnya. Jadi 2 tu rukun hati itu sangat penting.
sangat penting. Di samping bacaan tu penting, rukun fi'li juga penting. Namun jangan lupa rukun hati tu teramat penting kerana dialah yang determine apa memastikan sembahyang kita itu sah selain pada rukun bacaan dan rukun perbuatan tadi. Nampak tak puan? Ini indahnya bila kita memahami solat yang kita lakukan dengan hati yang betul-betul faham tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menjadikan persembahan kita, sembah yang kita ini khas untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia diterima makbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesempurnanya. Ini indahnya bila seorang tu dia melakukan solat, bila dia memahami akan perkara ini. Okey, saya nak sebut kita ulang kaji sikit puan rukun qauli kita ada berapa? Ada 5 tadi. Pertama dia apa puan? Pertamanya takbiratul ihram. Allahu akbar. 1. Okey, mesti ucap Allahu akbar tu. Takbiratul ihram tu mesti sempurna dan dengan lafaz, dengan sifat huruf dia, dengan makhraj huruf dia yang yang sempurna pula. Allahu akbar. Kalau dia sekadar gitu je, dengar bunyi je, bunyi gitu tu tapi tak ada butir dia, maka bacaan itu tidak sah. Sebab tu rupanya rukun bacaan ni dia ada syarat dia. Paling kurang 2 syarat dia. Paling kurang 2 lah, tapi banyak lagi sebenarnya. Setiap bacaan tu dia ada rukun ni. Pertamanya mesti sebutan dia dengan tepat, betul ikut sifat huruf, lahjah dia dengan makhraj huruf mesti betul. Kalau sebut Allah, kena sebut Allahu Akbar. Perempuan pendengar tak? Ada orang sebut Allahu Akbar. Allah ataupun disebut Allahu Akbar dengan huruf kha. Walaupun akhbar tu adalah sifat Tuhan yang maha khabir. Khabir artinya khabirun basirun dengan khabir kan. Ada sifat Tuhan itu tapi tak dibenarkan. Yang boleh cuma sebut Allahu Akbar. Jadi sebutan tu mesti betul. Dan setiap rukun bacaan ni mesti ada paling kurang 2. Pertama ada puan? Mesti ada sebutan. Yang pertama mesti ada sebutan. Betul? Yang kedua mesti ada mesti ada sebutan. Yang kedua mesti ada suara. Suara sekira-kira didengari oleh diri sendiri. Betul? Bagi feedback sikit. Okey, 1. Jadi puan, okey. Saya minta admin ataupun 2-3 orang buka mic Okey. Jadi bila sebut itu puan, bila sebut syarat dia mesti ada mesti ada sebutan, sebut dengan jelas boleh dengar. Yang kedua mesti ada suara. Dan suara tu sekurang-kurang didengari oleh diri sendiri. Kalau kita sembahyang, kita dengar bacaan tersebut oleh diri sendiri. Jangan sampai kita baca kuat sehingga mengganggu orang sebelah menyebelah pula kalau dalam sembahyang berjemaah. Tapi biarlah kita dengar, sekadar dengar di sendiri. Maksudnya apa buat? Maksudnya suara tu dia ada kaitan dengan apa buat? Dia kaitan dengan bacaan kita supaya butiran demi butir dapat dikeluarkan. Yang kedua, selain daripada takbiratul ihram, bacaan yang kedua apa bacaan apa buat? Bacaan Fatihah. Kita baca Fatihah. Jadi kalau kita baca Fatihah, sekurang-kurang tadi ada sebutan, ada suara yang kira-kira didengari oleh diri sendiri. Macam mana maksud suara didengar oleh diri sendiri? Suara bisik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perempuan boleh dengar tak? Boleh. Kalau saya baca gitu boleh dengar tak? Boleh. Boleh dengar lah pasal saya pakai mic. Sebab saya tak pakai mic. Awak tak dengar punya. Itu kira-kira kita je dengar untuk diri sendiri. Kalau orang sebelah nak dengar pun mungkin sebelah kiri dan kanan kita je lah.
Okey, mungkin seorang ataupun 2 orang. Itu sajalah. Yang kanan kita 2 orang, yang kiri kita paling-paling tidak pun 2 orang. Jangan sampai terlalu kuat sampai kanan kita 10 orang boleh dengar. Itu boleh rosak, boleh merosakkan pahala kita solat kerana mengganggu orang lain. Okey, selain pada takbiratul ihram, yang kedua kita baca Fatihah, yang ketiga baca tahiyat akhir, betul? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini, dia ada tahiyat akhir, kalau perempuan perasan, tahiyat akhir dan tahiyat awal bacaan dia sama, betul tak? Betul tak? Kalau saya kata gitu. Tahiyat betul. akhir dan tahiyat awal bacaan dia sama, betul tak? Betul, Ustaz. Betul Macam mana dia kata sama? Pasal dia mula baca at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Okey, itu yang pertama dia. Lepas tu Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ betul? Betul tak? Ya. Ya, bacaan dia sama. Dalam tahiyat awal baca tu, tahiyat akhir baca tu. Bacaan sama. Cuma dalam tahiyat akhir rukun. Dalam tahiyat awal dia sunat. Sunat abaat. Kalau kita tak baca, dituntut kita sujud sahwi. Kan? Sujud sahwi. Itu je. Perbezaan yang ni sunat abaat, yang ni rukun. Dalam tahiyat akhir, kalau tak baca tahiyat akhir, sembahyang tak sah. Sama juga kalau dia tak baca takbiratul ihram, sembahyang dia tak sah. Kalau dia sembahyang tak ada baca Fatihah, sembahyang dia tak sah. Cantik bukan kalau kita faham benda ni betul-betul. Okey, kemudian kita membaca sampai asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai itu. Sebab itu puan tahiyat akhir ni, tahiyat ni dia ada nama lain. Siapa tahu? Bacaan tahiyat dia ada nama lain. Tasud. Apa? Apa dia? Tasahud. Cepat. Tasahud. Tasahud. Tasyahud. Tasahud. Tasyahud. Dalam bahasa Arab dia panggil tasyahudun. Tasahud. Tasyahudun. Kalau wakaf tu jadi tasyahud. Apa makna tasyahud tu? Tasyahud tu kesaksian. Naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad tu surah Allah. Sebab itu dia berhenti kat situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Mana tasyahud dia? Asyhadu tu. Tasyahud ni dia ambil pada perkataan syahadah. Syahadah itulah yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ je. Itu yang disebut tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Bacaan ni sampai situ je. Betul? Baik. Dah 3 dah Dah 3. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, akhir. 2. Dah 3 dah. Kemudian yang keempatnya. Salam. Salam Yang Selawat. pertama. Selawat. Salam Salam pertama. dulu Kak. Jangan salam dulu. Selawat dulu. Selawat. Salam yang terakhir sekali. Dia 5 kan? Salam yang terakhir. Kalau salam terakhir tu Ar-Rasul Iman. Dia. Baik. Bila sebut aja selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang. Tapi kalau kita dalam mazhab Syafi'i dan sependapat pula dengan mazhab Hanafi, dia kata sebaik-baiknya sebutlah Allahumma salli ala, masukkan perkataan Sayyidina Muhammad. Boleh ke sebut sebab Rasul bahkan sunat lah. Sunat. Tapi bagusnya sebut. Kenapa? Ini penghormatan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam puan, ada orang nama dia dah pergi haji, kita panggillah haji, tuan haji. Kenapa panggil haji? Tak payah panggil haji, panggil nama betul. Apa salahnya? Kan? Macam ayah kita panggil nama bapak kita terus kan boleh? Macam saya, bapak saya Yasin, saya panggil. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Itu nama dia. Ustaz lah. Ya, tapi itu segi adab. Sebab tu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan beberapa imam lain dia syorkan sebut Sayyidina tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai itu je. Itu selawat. Betul. Selawat sampai itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad.
Tapi Wa masa ala Ali tu bukan atas Muhammad, pakai. itu atas Ali dia, atas keluarga dia. Yang Ali. wajib dia, yang rukun dia Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam tahiyat awal pun sampai itu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Sebab tu dalam tahiyat awal kita baca sampai bila asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis itu kan? Ya. Mana kita ada baca wa ala ali Muhammad? Tak baca. Tak disunatkan pun. Itu sampai Tak ada. situ. Tak ada. Kan? Itu tahiyat awal. Tapi dalam tahiyat akhir pun gitu juga. Sampai situ juga. Tapi kemudian ada orang dibaca wa ala ali Muhammad. Itu hukum dia sunat aba'at dalam tahiyat akhir. Tapi tidak dalam tahiyat awal. Itu kita kena faham. Itu yang cantik kalau kita faham dengan hati-hati, dengan penuh teliti, dengan perhati. Baru kita faham, Ustaz. Jadi baca, sebab tu kalau perempuan perasan tak? Ada imam-imam yang semayang, terutamanya semayang tarawih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus pergi salam. Kenapa dia baca tahiyat kau sampai akhir kan? Sampai innaka Hamidum Majid. Kenapa imam dia baca laju? Macam mana dia boleh baca laju? Rupanya dia baca sampai itu je. Baru kita faham. Kita ingat kenapalah dia baca laju sangat. Rupanya dia baca sampai situ. Itu yang wajibnya. Yang lain itu, yang wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunat ab'ad. Dia kena baca. Kalau tak baca, dia kena sujud sahwi. Kemudian yang lain tu, kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad, itu sunat hayat. Kalau tak baca semayang sah, tapi tak dapatlah kebaikan dia, tak dapatlah dia rugilah kan. Dia tak baca. Dia tak baca, tapi puan, dia semayang dia sah tak? Sah. Dia dituntut tak sujud sahwi, tak perlu, pasal sunat hayat. Tapi kalau dia tak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali tu, kalau dia tak baca dia kena sujud sahwi. Baru kita faham. Kan? Okey, baik. Dah 4 dah Pertama tadi takbiratul ihram, Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat selawat dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai itu je. Kemudian wa ala ali Muhammad tu sunat ab'ad. Kita cerita pasal rukun ni, pasal sunat ab'ad. So pasal satu saya tak nak tentu. Baik, yang akhir baru yang tadi. Salam apa? Salam. Salam pertama. Bukan salam. Bukan salam yang terakhir Salam yang pertama. Pasal ada orang dia faham gini. Dia kata pasal tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, dengan salam pun yang terakhir. Semuanya akhir. Bukan salam dia yang pertama. Yang rukun ni salam pertama. Salam kedua dia tak baca pun sembahyang dah sah dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak toleh pun kanan. Sah tak? Tak sah. Pasal menoleh tu kemudian sunat hayat. Jadi kalau tak menoleh. toleh sembahyang sah. Okey. Tapi yang bagusnya kita toleh lah. Walaupun sunat dapat pahala kan. Kalaulah nilai sembahyang perkara sunat tu, Allah kata setiap sunat Allah bagi 1000. Berebut orang buat. Orang akan buat. Orang tak akan Kayuh. tinggalkan. Tapi tak nampak kan Kak Tak nampak nilai tu, tak ada nilai komersial. Jadi orang tak nampak. Orang buat sambil lewat. Tapi kebanyakan kita buat lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tu sunat dia. Sunat hayat. Dia pun buat. Tapi ada seorang imam tu dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dah beri salam. Lepas tu tak beri salam yang kedua. Sah tak sembahyang? Sembahyang sah. Habis kita makmum kat belakang, makmum pula lurus. Lagi imam tak baca salam kedua, dia tak keluar-keluar sembahyang. Kita boleh buat lah. Kita dapat pahala. Apa dia? Lepas dia imam dia buat Salam salam tak ada. pertama. Tapi dia imam kata- tak beri salam kedua. Kita Kedua. buat salam kedua, memang kita dapat pahala. Tak maksud saya, ada makmum, selagi imam tak beri salam kedua, dia tak keluar habis sembahyang dia. Sebab dia tak faham pasal sembahyang. Korang tahu tak kenapa imam tak beri salam kedua? Yang tu sunat. Rupanya imam tu dah terbatal, dia terkentut. Dia tak kentut. Jadi dia tak boleh beri salam kedua. Kalau dia beri salam kedua, sembahyang dia seluruh batal. Batal.
Dia lah Okey, batal, kita betul. tak batal. Dia lah batal, Hmm. kita tak batal. Kan? Sebab tu imam Ah. tak beri salam kedua. Tetapi Mm-mm. bila dia beri salam pertama, dia dah niat. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat imam tu dah niat dalam hati. Dia dah selesai sembahyang yang pertama. Apa nama? Sembahyang dia dah habis dah. Tapi dia dah habis sembahyang kan? Orang dah habis sembahyang. Boleh tak kalau dia saja-saja beri salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Dia beri salam biasa je. Boleh untuk bantu makmum yang tak reti-reti nak keluar tadi. Tidak, dia tak bangun-bangun. Ya, ada jenis makmum yang macam tu. Dia lurus saja. Apa aku nak buat ni? Imam tak beri salam, dia beri salam tu. Lepas tu dah bangun lah tu. Dah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi imam yang cerdik, imam yang bijaksana, dia akan bantu dengan salam yang kedua. Tapi Nawaitu dengan syarat, dia Nawaitu. nawaitu dia. Betul. Dia dah niat yang pertama tadi dah keluar daripada sembahyang. Ya. Nawaitu Kan? kedua tu dia niat bantu makmum. Supaya Bantu makmum boleh. Yes, Yes. betul Kak. Betul. Yes. Kan? Baik. Saya rasa benda ni perempuan semua dah tahu. Cuma saya nak ulang saja. Okey. Yang keduanya soal perbuatan pula. Fi'li, rukun fi'li. Rukun fi'li ni ada 6, betul? Ada 6. Mula-mulanya berdiri. Sebab itu kenapa sembahyang tu wajib berdiri. Bagi orang selagi dia mampu berdiri, wajib berdiri. Walaupun sekurang-kurangnya sekadar angkat takbir. Dia boleh berdiri tak? Orang ni dia tak boleh berdiri lama. Dia boleh berdiri tapi tak boleh berdiri lama. Dia pun angkat takbir. Sekejap dan angkat takbir. Lepas tu dia duduk balik lah. Tapi tengok dia masa dia baca Fatihah masih boleh berdiri lagi tak? Kalau dia masih berdiri, wajib berdiri. Tapi kalau dia jenis ada orang, dia tak boleh berdiri lama. Maka dia terpaksa duduk. Duduk tu tak ada masalah. Duduklah. Pasal itu ikut kemampuan dia. Kan orang tak boleh berdiri, duduk. Tak kisahlah duduk bawah ke, duduk kursi ke, tak kisah. Ikut kemampuan dia. Betul kan? Jadi ikut dia. Dia pun Allahu Akbar dan angkat takbir. Berdiri tu wajib lagi diri. Ustaz, ada kawan saya tu Ustaz. Dia kalau pasal malam tu dia boleh jalan tu. Dia boleh 7 kali pusing. Oh ya Allah. Dia boleh pusing. Tapi pelik Ustaz. Bila dia semayang dia duduk kat kursi. Tahu? Dia bukan semayang yang sakit. Ada orang dia jenis, dia berjalan boleh. Tapi kalau berdiri lama dia tak boleh. Tapi orang-orang yang seperti ni, masa dia angkat takbir wajib berdiri. Masa dia baca Fatihah, sekadar mana dia boleh dia berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia dah tak boleh. Dah rasa bergigil lah kaki. Dia boleh duduk. Ini yang dikatakan orang yang semayang wajib berdiri. Tapi kalau lagi tak boleh berdiri, lepas tu duduklah, tak ada masalah. Okey, satu. Yang kedua, rukuk. Rukuk iaitu daripada berdiri tu dia membongkokkan diri kadar darjah 90 darjah. Yang sebaik-baiknya. Paling-paling kurang dia membongkokkan diri sekira-kira tangan dia boleh sampai ke lutut. Walaupun tak 90 darjah. Dah sah dah. Itu paling-paling kurang rukuk lah. Okay, dalam keadaan berdiri. Dan afdal rukuk ialah dalam keadaan berdiri. Tadi katalah dia boleh berdiri. Baca Fatihah boleh berdiri. Rukuk boleh tak dalam keadaan berdiri. Dia afdal berdiri. Kerana dia rukuk tu kan dalam berdiri kan. Afdal berdiri. Tapi dia tak boleh Ustaz. Dia berdiri. Kalau dia rukuk tu, dia bongkok tu, dia akan macam nak tombak. Tak apa, duduk. Tapi tetap juga afdal berdiri. Kenapa dia kena duduk? Pasal dia ada masalah kesihatan. Okey, itu yang dibenarkan duduk tu. Okey, dia duduk. Selagi dia boleh berdiri, rukuk dan kadang berdiri, berdiri. Kemudian, masa dia nak i'tidal, berdiri balik. Kemudian dia nak sujud, boleh tak dia turun? Dia ada masalah nak turun Ustaz. Dia masalah nak turun ke bawah, memang dia problem. Lepas tu duduklah kat kursi. Itu yang dia rukuk, tundukkan je. Faham tak? Jadi tak ada masalah. 2, jadi rukuk. Yang ketiga, i'tidal. Kemudian yang keempat, dan i'tidal, kemudian yang keempat, dia sujud. Sujud tu 2 kali. Ada yang tertinggal ke? Berdiri, rukuk, 2 dah. Rukuk, i'tidal, sujud. Sujud 2 kali, dah berapa dah? 4. Okey, 4 lah. Sujud 2 kali tu, okey, 1 je. Okey, 1, 4. Kemudian yang duduk ke sujud. Sujud dengan syarat 7 anggota dahi. 2 tapak tangan. 2 lutut. Dan 2 kurang-kurangnya ibu jari. Paling kurang. Yang bagusnya dia kena lipatkan kaki tu. Dia tegakkan dia. Perut-perut jari kaki tu kena bumi.
Itulah 7 anggota yang wajib ada. Kalau tak kena, sembahyang tak sah. Kaki kalau terangkat, saya pernah tengok. Saya tak tahulah perempuan. Lelaki saya tengok dia sembahyang kaki dia diangkat kata gitu. Sembahyang apa ni? Baru nak tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, dah hilang orang tu. Ada amalan-amalan tertentu lah, tak mana mazhab ikut pun tak tahulah. Kita tak boleh. 7 anggota tu mesti ada. Sebab tu, yang afdalnya, yang pastinya, dahi tak boleh bertutup. Dahi kita mesti macam saya pakai serban kan. Dia dahi ni mesti terbuka, kena jejak ke bumi. Tak ada. Dia, yang dahi tutup ni maksudnya, tak boleh ditutupi oleh sesuatu yang dinisbahkan kalau kita bergerak, dia ikut gerak. Boleh faham tak? Macam puan pakai telekong. Bila telekong tu tertutup sampai ke dahi, kita sujud. Masa kita bangkit, telekong kita ikut gerak tak? Kita berdiri ikut telekong ikut gerak tak? Maka kalau benda yang disebabkan dia ikut gerak, maka kalau dia menutupi dahi, tak sah sembahyang. Dia menjadikan tak sah sujud dia tu. Jadi kalau agak-agak, dia berbeza tau. Puan ambil sejadah, ambil ada kain apa? Orang kalau lelaki dia pakai ridak yang selempang dia letak kat bahu tu. Dia letak kat depan. Masa dia berdiri, kain tu ikut tak? Tak, kain tu dekat depan. Jadi tak jadi masalah. Tapi kalau katalah ada ekor serban. Macam saya ni ada ekor serban ekor serban. Katalah ekor serban saya panjang. Jadi bila saya naik, ekor serban ni naik tak? Naik, ikut naik. Masa kita sembahyang. Tapi katalah masa saya nak sujud, ekor serban ni tiba-tiba ditiup oleh kipas, dia tutup depan tempat sujud saya. Saya sujud atas ekor serban saya, maka sembahyang saya tak sah. Tak sah. Kenapa? Pasal dia disebahkan dengan dia mengikut gerak kita. Dia berbeza, contohnya. Berbeza, katalah orang pakai ekor serban panjang, melilit panjang. Yang ikut kita berdiri sampai mana? Sampai kita berdiri je. Tapi ekor serban yang ujung tu, yang panjang tu, tiba-tiba tertutup. Yang itu tak ada masalah. Pasal dia tak ikut kita berdiri ketika kita bergerak, dia tak ikut gerak. Yang ujung tu tak apa. Tapi yang kita yang ni, yang tu tak apa. Nampak? Dah berapa tadi? Dah 4 Dah 4. Okey. Kemudian kita pun bangkit. Duduk sekejap. Duduk seketika sekira-kira 2 saat. 2 saat. Kenapa 2 saat? Kerana 2 saat tu ialah tempoh tomak nina. Duduk 2 saat itu tanpa bergerak sikit pun. Pasal rukun fi'li ni dia mesti ada tomak nina. Wajib mesti ada tomak nina. Tadi sebut rukun bacaan ada 2 tadi kan? Mesti ada baca, mesti ada suara. Betul? Rukun bacaan mesti ada baca, mesti ada suara. Rukun baca. Rukun baca. Betul tak? Rukun kauli tadi mesti ada sebutan, bacaan, mesti ada suara. Tapi kalau rukun fi'li ni dia mesti ada 2 juga paling kurang. Yang pertama mesti ada sempurna. Perbuatan tu wajib sempurna. Sempurna perbuatan tu. Sempurna tu maksudnya bila dia dah bergerak berdiri, kata dia rukuk, betul rukuk, jangan ada gerak-gerak. Satu, yang kedua mesti ada tomak nina tanpa gerak tadilah. Dia rukuk sempurna, lepas tu mesti ada tomak ninatun. Itu 2 syarat paling kurang untuk rukun fi'li. Dah berapa dah rukun fi'li tadi? Tadi 5. Dah kelima dah 5 dah. Duduk sujud. Yang keenamnya, yang keenam dia duduk ketika membaca tahiyat akhir. Duduk. Kan kita ada duduk kan? Depan kali kita sujud, kita duduk atau sujud. Kita sujud kali kedua kan duduk. Ketika duduk yang terakhir tu, nak baca tahiyat akhir tu. Dia mesti duduk. Mesti duduk. Bagi orang yang boleh duduk lah. Orang tak boleh duduk, terpaksa baring lah. Ini kita cerita yang asal. Duduk di lantai. Baik, itulah 6 perkara yang rukun fi'li. Yang penting yang saya nak khabarkan, saya nak beritahu untuk pengetahuan kita ialah pandangan kita nak tengok soal hati kita apa dia.
Yang tadi. Hmm. Yang pertama tadi apa? Kalau rukun bacaan, rukun kauli kita, mesti ada baca, mesti ada suara. Bacaan dan suara. Mesti ada baca, mesti ada suara. Kalau rukun fi'li, mesti ada sempurna. Perbuatan tu mesti sempurna. Dan yang kedua, mesti ada tomak ninatun. Maknanya. Sekurang-kurangnya 2 saat. Paling kurang 2 saat. Yang paling baik, bila? Bila kita ada sunat bacaan-bacaan tu kan? Katalah rokok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya? Ya. Kalau sujud, baca sujud lah. Kenapa kita baca 3 kali? Sebab kita dapat lama tomak nina tu. Lagi lama, lagi baik. Sebab tu Rasulullah kalau semayang, sujud dia sangat lama. Ketika semayang seorang-seorang lah. Semayang jemaah Rasulullah biasa je. Okay? Tapi kalau semayang seorang-seorang, Rasulullah akan sujud lama. Berdiri pun lama, rukuk pun lama, sujud pun lama. Yang lain tu rukun ringan kan. Rukun yang pendek, semua pendek. Tapi yang ni dia lama. Dah berapa dah? Jadi 5 campur 6 dah 11. Kita masuk 2 lagi. 2 lagi iaitu rukun kolbi. Dia sebut dengan kolbiyun. Kolbiyun. Kita sebut kolbi. Kolbi. Rukun kolbi ni 2. Pertama niat. Niat kalau dalam semayang fardu mesti ada kurang-kurangnya mesti ada 3. Apa dia buat? Ada qasad. Ada apa? Ada ta'arud. Ada ta'yin. Qasad, ta'arud, ta'yin. Sahaja. Qasad tu apa? Sahaja. Aku buat ni dengan sengaja. Bukan ada orang lain paksa. Sahaja aku semayang. Tu yang sebut sahaja aku semayang tu. Sahaja ataupun sengaja aku semayang. Sahaja aku semayang. Arti tu qasad lah tu. Kita semayang ni dengan niat. Yang kedua, ta'arud. Ta'arud apa? Semayang sunat ke semayang fardu? Tapi semayang fardu lah. Pasal kita cerita pasal semayang fardu. Okey, fardu tu mesti ada. Saja aku semayang fardu. Fardu. Kita ta'yinkan fardu. Fardu apa? Dipanggil dengan S Zami. S Zami. Zami. S Z-A-M-I. Zami. Maksud dia apa tu? S tu subuh. Zuhur, Z tu Zuhur. Maghrib, Isya. Itulah dia Zami. Nama solat tu lah. Jadi sebutlah. Saja aku semayang fardu subuh ke, fardu zuhur ke, fardu asar ke, fardu maghrib ke, fardu isyak ke. Itu kena sebut. Itu paling kurang. Paling kurang. Namun, afdalnya sebutlah. Saja aku semayang fardu subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sebut 9 rakaat. Menghadap kiblat. Ikut imam. Tunai kerana Allah Ta'ala. Memanglah awak dengar macam ni panjang. Bila dia lalu dalam hati, dia pendek je. Sebab itu kalau awak niat selalu dalam awak baca niat dalam Arab ke dalam Melayu? Niat dalam hati bahasa Melayu. Dah bahasa Melayu dah. Baca mula-mula niat tu nawaitul tu bahasa Arab dalam hati, bila sebut dalam hati saja aku semayang semua dalam hati. Oh, saya pula lain pula. Saya niat yang saya baca saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat ikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Saya baca dalam bahasa Melayu. Masa angkat takbir tu bahasa Melayu. Tak bukan angkat takbir tu. Saya baca yang niat tu saja aku akak dengar. Saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat mengikut imam menghadap kiblat tunai kerana Allah Ta'ala. Yang itu saya baca bahasa Melayu. Dilapaskan ke dalam hati? Tak, dalam hati. Niat dalam hati kan? Nanti lu kak, akak faham apa yang saya cakap dulu. Cuba akak dengar baik-baik. Okey. Saya baca, ini belum angkat takbir lagi ni. Saja aku semayang fardu subuh. Dengar dulu Saja aku semayang fardu subuh 2 rakaat. Menghadap kiblat, ikut imam, tunai kerana Allah Ta'ala. Saya diam sekejap. Okey. Allahu Akbar. Baru saya masuk. Apa yang panjang tu? Tak, bila kita baca Allah Akbar, orang kata masa tu baru kita nak mati. Masa tu saya bahasa Melayu. Okey, kena ingat Niat hukum dia wajib. Yang wajib dia niat. Yang tadi lafaz niat. Masa saya lafaz niat, saya dah semayang belum? Belum. Jadi tak ada masalah lah saya sebut dalam bahasa Melayu pun. Dan okey kak, cuba dengar Saya minta semua yang ada ni tak faham.
Okey, Ya. kenapa saya baca bahasa Melayu? Okey, semua sekali. Kenapa saya baca bahasa Melayu? Rasa-rasa pasal apa? Belum solat. Untuk Sebelum- menolong. Apa belum salat? Pasal Ah, Puan kena ingat satu perkara. Tujuan kita baca niat, lafaz niat tadi, ya. tujuan kita baca lafaz niat tadi ialah untuk membantu niat yang dalam hati tu. Niat dah mati. Sebab tu tuan guru pengarang kitab ni dia kata apa? Dia kata mana logik dia? Kalau awak baca dalam bahasa Arab, dia boleh membantu yang dalam hati awak baca bahasa Melayu tu. Sedangkan awak bukan tahu Arab sangat. Dia Ya, bukan betul. cerita awak semua. Maksudnya ada orang, dia tak tahu Arab. Tiba-tiba yang nak lintas dalam hati tu bahasa Melayu. Sedangkan dia baca luar tu bahasa Arab. Cuba kalau saya baca gini. Saja aku semayang fardu subuh, 2 rakaat, menghadap kiblat, ikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Yang itu yang saya nak lintas dalam hati. Bila saya angkat dia, Allahu Akbar. Dia bantu tak? Oh, ya, betul. Ya, Betul, itu Ustaz. yang kenapa Tok Guru ni dia ajar kita. Pengarang kitab ni nama dia Engku Ali Engku Endut Muhammad Al-Idrus. Dia orang Terengganu, masih ada lagi. Sekarang ni sedang uzur. Dia guru saya. Dan kemudian sebab tu dia ingatkan kita. Tolong baca dalam bahasa Melayu. Ustaz, tunjukkan jadi, kitab dia, Ustaz. Ya? Tunjukkan kitab dia. Kitab dia sekejap. Mana dia tadi? Ada. Okay, kitab dia. Oh, Saya ingat kitab ni depan ada tak? Tak ada. Alah, tak ada kak. Dia tunjuk segini je. Yang ni. Tak ada kedai yang Ustaz boleh beli ya. Ya. Kitab saya, kitab Jawi. Yang ni, nampak tak kalau saya tunjuk ni? Tebal juga. Memang tebal. Saya mengajar kitab ni kak. Saya mengajar kitab ni di 40 buah tempat. Masjid, surau, ada perumahan, ada persorangan yang minta ajar, saya ajar. Saya bukan gairah kerana bukan gairah kerana kegairah mengajar, tapi saya mengajar kerana saya niat untuk saya mengulang-ulangi dia. Untuk Kita sibuk. menyebarkan ilmu pun ya. Ya, itu satu. Tapi paling utama kata guru saya, dia kata apa? Bila awak mengajar, niat untuk diri kita, bukan untuk orang. Orang tompang tui je. Ya ke? Ustaz dapat pahala? Ya, Ustaz betul. dapat pahala. Pengarang dapat pahala. Tapi awak akan kena ingat, bila kita mengajar, orang yang pertama sekali belajar ialah orang yang mengajar tu. Jadi kalau saya mengajar, dekat sini saya mengajar, kat sana mengajar, benda yang sama, siapa yang makin mahir? Sebab tu saya dulu heran tengok guru-guru saya. Kenapalah dia mengajar? Tak payah tengok kitab pun dia boleh terang gitu je. Rupanya mahir dia, ya Allah. Dia dah sebati dalam badan dia. Ya. Itu sebab tu sekarang ni macam mana semayang ni nak sebatikan dalam diri kita. Dengan rukun fi'li dia, dengan rukun qauli dia, dan juga terutamanya rukun qalbi dia. Masya Allah. Itu yang bila kita niat dalam hati, okey, dia mesti sertakan dengan niat. Yang keduanya baru daripada faham Ustaz. Ya kak. Satu lagi. Tartib. Terputus Ustaz. Tartib. Okay. Terputus Ustaz. Okey. Yang dikatakan rukun hati itu, yang keduanya tartib. Betul? Ya, Ustaz. Betul kan? Betul. Tartib. Ya. Okay. Ya. Tartib tu yang mana macam mana dikatakan Jalal? Macam mana dikatakan tartib tu kerja hati? Contohnya saya angkat takbir. Allahu Akbar. Lepas angkat takbir buat apa Baca auzubillah dulu. Sorry. Auzubillah. Baca doa iftitah dulu. Betul. Lepas baca doa iftitah, saya baca auzubillah. Auzubillah dulu. Ta'awuz. Lepas baca auzubillah, saya pun baca Fatihah terus. Lepas baca Fatihah, baca surah. Surah apa nak baca? Surah apa nak baca? Terpulang. Kuliah ayuhal kafirun. Pulang saya lah. Saya yang baca. Saya semayang. Awak ikut awak lah. Kan? Ikut saya. Itu yang dikatakan tertib. Jadi tertib ni kerja apa? Kerja hati. Soal hati.
Soal Ini hati. hati yang mengerjakan soal-soal tertib tu. Dan antara soal hati tadi, dua tadi, niat dan juga tertib, dia mesti ada apa? Dia mesti ada dua perkara juga paling kurang. Apa dia, Puan? Pertama, mesti ada tumpu. Mesti ada apa? fokus. Ada Tumpu. fokus, tumpu. Tumpu mesti ada tumpuan. Tumpuan. Macam semayang, hati dia kena tumpu. Bila dia sedang baca, hati dia mesti tumpu pada bacaan yang dibaca untuk Tuhan yang dipersembahkan. Masya Allah. Baru kita nampak, ya Allah, inilah kerja hati aku sepanjang dalam semayang ini patutnya. Dan bila kita perbuatan pun begitu juga. Kita kena tumpu, hati kena tumpu pada perbuatan yang kita buat mesti sempurna dan untuk Tuhan. Ya Allah. Ini yang dikatakan kerja hati ialah untuk Tuhan beri diberi hadir hati untuk Allah semata-mata dengan semayang yang dikerjakan. Jadi mesti ada dua lah. Jadi hati pada ketika itu semayang yang dikerjakan untuk Tuhan yang dipersembahkan. Allahu Akbar. Cantik Puan kalau kita faham ni. Begitu juga dengan ni. Satu, ada fokus, tumpu. Yang kedua apa tadi? Mesti ada niat yang ikhlas kerana dia semata-mata, bukan untuk lainnya. Boleh tak? Itulah dia sedikit perbincangan kita pada begini. Walaupun sekadar sebut rukun semayang 3 tu je, yang 13 tu. Nampaknya macam simple, tapi bila kita faham akan jadi indah semayang kita. Ini yang Tok Guru saya ni, pengarang kitab ni, lah saya ziarah pada musim PKP lepas. Okey. Sempatlah musim PKP 2 kali 3 kali sampai tempat ziarah. Dia sedang uzur, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kerahmatan pada dia, umur dah 80 lebih. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan. Dia mengarang kitab ni, kini kitab kitab fiqh dia. Dia ada kitab tauhid dia pun cantik juga. Ada satu lagi kitab tasawuf dia pun cantik juga. Kitab Minhajul Abidin, tapi dibahas gunakan bahasa dia. Mudahkan kita faham, masya-Allah, tu cantik. Okey, saya rasa sampai setakat ni dulu. Kalau ada apa-apa persoalan, saya nampak tadi macam ada persoalan. Ada persoalan. Okey, Assalamualaikum. Saya Ustaz, saya nak tanya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siapa ni? Kak Asia. Okey, Asia, silakan. Okey, saya nak tanya, masa takbiratul ihram kan, kita tapak tangan, kita sepatut letak macam mana? Lepas tu mata kita tumpu ke mana? Ke bawah ke tengah ke mana? Tu saya nak ni. Faham saya. Okey, masa kita angkat tangan, untuk pengetahuan sama ada lelaki ataupun perempuan. Sama ada lelaki atau perempuan, tapak tangan kita ni, tengok angkat tangan tapak tangan ini sampaikan kepada ibu jari bawah telinga, ujung jari telunjuk saya turunkan dia. Turun pula. Okey. Kalau tapak tangan ibu jari saya nampak tak? Ibu jari saya dekat bawah cuping telinga, ujung jari telunjuk ni dekat telinga atas. Dalam keadaan tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Macam ni, tapi dekat sini. Untuk lelaki buka, kepak ni buka, untuk perempuan rapat. Tu je. Boleh tak? Itu kaedah yang diajarkan ditunjuk oleh para ulama melalui apa yang kita belajarlah. Okey. Boleh tak? Okey, Kak Perempuan Nur. letak mana Ustaz? Perempuan letak ke mana Ustaz? Perempuan. Sama juga. Bagi saya juga. yang saya belajar, baik lelaki baik perempuan, tapak tangan kita sama sampai ke paras telinga, ujung jari telunjuk ni telinga belah atas, dalam keadaan lelaki kan kembang buka sayap dia kan. Ni lengan kan buka kan. Perempuan rapatkan je. Perempuan rapat macam ni. Rapat dia rapat ke dada dia. Rapat ke dada. Lelaki buka, Allahu Akbar. Perempuan rapat. Tapi angkatan dia sama. Cuma ada orang kat bawah. Bagi saya tak ada masalah juga. Ya. Ya kak? Allahu Akbar, mata kita tumpu mana ke lurus ke mana ke? Kita akan tumpu ke tempat sujud, tempat yang paling senang untuk kita alihkan pandangan kita tujukan pandangan kita ialah ke tempat sujud. Boleh kak? Okey. Ya Ustaz, terima kasih. Ya, Kak Nur Alam, silakan.
Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bukalah video Kak. Saya nak nak tahu bagaimana nak khusyuk dalam solat. Cantik. Nak khusyuk dalam solat kan saya nak bawa tajuk ni tadi tapi tak jadi. Saya bawa tajuk ni dulu. Khusyuk dalam solat saya akan datangkan kemudian. Okey. Boleh Kak? Boleh Kak? Boleh. Memang saya nak bawa sangat. Saya dah bawa kitab ni tadi dah nak bawa tajuk tu. Dia ada kaitan dengan soal hati. Soal hati dia ada bagaimana nak memotivasi diri kita nak dapat khusyuk dan macam mana persoalan hati yang boleh mendatangkan khusyuk. Cantik sangat dalam pembahasan kitab ni. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Allah. Terima kasih, Assalamualaikum. Juga. Izinkan saya tanya Ustaz. Anggota sujud tu ada 7 kan? Anggota sujud. Ada 7. Sujud ya. Ada yang kita letakkan. Tapi bagi orang yang solat di kursi Ustaz. Macam saya tapi saya masih boleh berdiri. Kalau tak boleh dan lain-lain macam Fatihah pun saya berdiri. Tapi waktu sujud saja saya tak boleh sujud ke lantai lah. Jadi tidak artinya 7 anggota tu tak kenalah tempat letak sujud. Misalnya kalau dahi tertutup terlebih oleh talkom misalnya, adakah dikira tidak sah juga? Because kalau kita sujud di lantai memang tertutup kan. Tapi kalau kita sujud secara saja tak ada letak apa-apa, tak anulah. Adakah dikira juga? Tak, dia tak kira pasal. Tapi kalau boleh elakkan daripada dahi itu tertutup. Cuma masa kita sujud, akak kan berdiri. Masa rokok akak berdiri kan? Masih berdiri. Rokok berdiri. Okey, lepas tu akak duduk kat kerusi. Akak sujud. Sujud seberapa turun yang boleh? Ya. Seberapa turun yang boleh? Sujud yang paling rendah yang boleh dapat. Dalam keadaan akak sujud di atas kerusi itu. Maka sudah memadai. Tapi siapa yang tanya ni? Dibuka jugalah. Ya. Dahi kalau boleh juga. jangan tutup lah. Ya, terbuka. Dia kena terbuka juga. Okey, terima kasih Ustaz. Tapi syarat itu kurang sikit lah kalau dibanding kalau kita sujud di bawah. Tapi kalau boleh elakkan daripada dahi itu tertutup. Okey? Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Kelas kita sampai berapa ni? 9.30. Ya, Amin, mana Kak Noh? Apa Ana Rosita? Kena bertanya ke angkat tangan tu? Mana Rosita? Mana Rosita? Okay. Saya nak tanya berkenaan solat sunat berjemaah. Kan boleh ke kalau misal kata berjemaah, maknanya imam lah maksudnya kan. Tapi kalau macam imam tu dia kata solat sendiri-sendiri tapi ikutlah makna kaedah mengajar lah. Macam mana keadaan tu? Harap dapat penjelasan. Okey. Untuk kalau kita ikut imam, selagi kita niat ikut imam, ada sembahyang yang dikata boleh ikut imam, ada sembahyang dikata tak boleh ikut imam. Tapi bagi kita yang tak berapa mahir, kalau kita tak ikut imam, kita tak berapa nak tahu sangat tentang perkara tu, maka tak dapat tidak kita pun ikut belakang. Walaupun imam kata sembahyang sendiri, kita nak ikut imam tak ada masalah. Pasal memang kita kat belakang ikut gerak imam. Buktinya kita ikut imam tu, okey Puan, katalah orang tu niat ikut imam. Okey, dia berdiri belakang imam. Imam angkat takbir. Imam belum angkat takbir. Kenapa dia tak angkat takbir? Kalau dia sembahyang sendiri, angkat takbir lah. Apa nak tunggu imam lagi? Pasal kita tak ikut imam. Tapi kenapa dia tunggu imam? Automatik dia sedang ikut imam. Imam rukuk, Allahu Akbar. Dia rukuk. Padahal dia dah habis Fatihah awal. Dia dah baca surah awal. Imam baca lambat. Patutnya baca sendiri lah. Tak payah ikut imam. Tapi kenapa dia ikut imam? Memang dia gerak. Memang dia niat atas ikut imam. Mudah-mudahan dia dapat pahala jemaah. Maksudnya misal kata imam tu dia niat sendiri dah, dia kata dia tak nak jadi imam, cuma dia nak memandukan sahaja. Jadi kita yang makmum ni makmum lah maksudnya. Kita dapat pahala berimam, tapi dia tak dapat pahala mengimam. Dia tak dapat pahala mengimamkan kita, tapi kita dapat pahala bermakmumkan dia. Boleh faham? Okey? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, ada soalan terakhir ya daripada Adik Irma. Saya nak nak tanya yang nama apa tadi? Pengarang buku tu Ustaz? Akak orang mana Kak Ade? Johor. Okey, dia nama dia Engku Ali Engku Endut.
Engku Ali bin Engku Undut Muhammad Al-Idrus. Tapi Muhammad Idrus saya rasa dia tak tulis tu. Dia Engku Ali bin Engku Undut itu je. Kitab dia fake solat. Awak Johor kat mana? Segamat. Oh, Ustaz pergi Segamat. tak? Tak. Ustaz pergi tak Segamat? Kalau ada online nanti saya bagi awak. Awak ambil nombor telefon saya nanti ni. Saya bagi link. Pasal kita ada online juga. Belajar fix solat ni. Telefon Ustaz nak ambil kat mana? Minta admin ada admin. Boleh admin nanti bagi admin. Nanti admin. Sebab lepas Puan ni Ros saya catat boleh- nanti Boleh Ustaz. Puan Ros Ya. tulis dekat chat. Boleh. Okey. Ustaz kalau macam contoh kan, saya nak pergi kat tempat yang Ustaz buat bersemuka tu, dekat arah area mana Ustaz selalu pergi? Nanti saya bagi. Tu dapat tak dalam chat tu nanti saya bagi saya nombor message. telefon saya. Okey, boleh Ustaz. Dalam chat tu ada nombor telefon saya. Nanti siapa yang nak online nanti saya bagi nombor telefon supaya boleh follow online nanti insya-Allah. Terima kasih Kan? Ustaz. Last kali lah Latifah Okey, Hasbir tadi dah ada buka jadi nak tanya. Okey, last kali. Silakan Kak. Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya ada pertanyaan. Okey, kalau kita berpeluang mengikut suami untuk bersemayang di masjid atau adakah ia lebih afdal kita bersemayang di rumah tetapi kita tak mengikut suami lah, jadi kita dapat melakukan lebih banyak mungkin lepas solat tu kita boleh baca Quran semua. Yang mana lebih afdal dalam keadaan begini? Okey, bagi saya sekarang ni ini cerita suami isteri, dia berdua je kat rumah. Di segi sudut afdal, perempuan semayang ni dekat rumah. Lelaki dekat masjid. Tetapi si suami nak si isteri ikut ke masjid. Dia tak ambil hati nak tinggalkan si isteri seorang-seorang kat rumah. Dia bawa. Maka waktu itu afdal untuk isteri ikut suami ke masjid. Ada orang komplain. Ada orang komplain Komplain apa tu? Ini komplain ni ke apa? Okey, baik Puan. Ikut pada masing-masing. Maaf Ustaz. Okey, tak apa. Ikut masing-masing. Ikut kecenderungan. Macam suami, ada suami dia suka sangat kalau isteri dia ikut ke masjid. Macam di masjid daerah Kulai, saya selalu main kat situ, dia pagi-pagi tu, dia punya seronok Kak, macam kita pergi ke Madinah. Yang anak ada, yang isteri datang, yang suami datang, dia bergegas. Pasal pagi itu, terutamanya pagi subuh Jumaat lah. Lepas tu, dah habis semayang, lepas tu ada kuliah, lepas kuliah ada minum pagi, ramai-ramai, seronoknya. Meriah sangat masjid tu. Jadi dengan lelaki perempuan semua datang, bagi saya tak ada masalah. Ikut kepada kecenderungan masing-masing. Kalau akak rasa, akak lebih selesa kat rumah buat. Kerana perempuan lebih afdal kat rumah. Tapi kerana suami ajak, okey, ikut. Betul balik, kita buatlah lain. Tak apa. Bukan mesti masa tu pun. Ikut kepada kita masing-masing. Okey, terima kasih Ustaz. Dan Okey, lagi tak satu sikit je lagi. Ya. Okey, bila kita dah lepas solat dan mungkin dengar sedikit hadis, jadi kita nak semayang sunat isyraq ya. Sunat isyraq tu sebelum pukul 7.30 sekarang saya tengok lah. Ya. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya the class is still on until 8 o'clock for example ya. Jadi kita dah terlepas waktu isyraq itu, adakah jadi mungkin kita buat duha, adakah kita akan mendapat pahala sebagaimana yang kita buat umrah itu Ustaz? Pahala buat umrah itu dari segi fadilat. Itu segi segi fadilat. Okey. Adakah kita mendapat yang pertama Kak Latifah, akak duduk tadi untuk majlis ilmu, ingat majlis ilmu tu wajib. Semayang isyraq tu sunat. Okey. Bila kita duduk dalam wajib, sedangkan dalam hati kita menggeletik nak semayang sunat, automatik kita dapat mudah-mudahannya. Yang sunat tadi, walaupun kita tak melakukannya, satu. Kalau tak ada kuliah tu memang kita buat. Tapi oleh kerana kuliah tu, kita meraihkan kuliah tu, maka kita duduk. Kalau sayang sangat majlis ilmu, satu. Yang kedua, tentang fadilat itu, hak Allah, serah pada Allah. Mudah-mudahan dapat. Okey. Tapi kalau selepas pukul 8 tu maknanya kita immediately semayang duha. Duha. Yes. Adakah dia bersamaan dengan fadilat yang isyraq tadi Ustaz? Ada pendapat mengatakan isyraq tak ada, dia sekali dengan duha.
Tapi ada ni dua pendapat lah. Ada pendapat dia asingkan, buat asing. Dan bagi saya tak ada masalah. Mana-mana kita pegang pun, insyaAllah mudah-mudahan Allah terima. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih sama. kawan-kawan. Minta maaf ya, lambat sikit. Okey, terima kasih pada semua. Jadi saya serah balik kepada Okey. admin. Sebelum tu, izinkan saya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang baik, semua daripada Allah. Ambil je. Tapi kalau ada kekurangan, mungkin kaedah penyampaian yang kurang memuaskan, itu daripada saya. Itu nak buang tepi pun tak apa. Yang pada Allah tu ambil. Betul. Okey? Okey, terima kasih banyak. Terima kasih kita pertemuan Okey. kita. Saya serah pada admin. Silakan. Alhamdulillah, amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid yang sudi bersama kita di kuliah duha pada pagi ini. Mudah-mudahan perkongsian ilmu pada pagi ini, pengenalan ibadat sembahyang, mudah-mudahan memberi manfaat, memberi kefahaman untuk kita menuju dan meraih kesempurnaan ibadat sembahyang kita inginkan. Mudah-mudahan kita dapat sempurnakan rukun qauli, fi'li, qalbi yang amat penting dalam fardu solat kita, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada tim pengurusan Gembanul Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama. Insya-Allah kalau ada soalan-soalan tu simpan untuk kuliah akan datang. Insya-Allah kita akan beri peluang untuk mengajukan soalan kepada Ustaz, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua jemaah. Ya Rab, berikanlah keberkatan dalam hidup ini. Ya Jabbar, kuatkanlah langkah kami agar selalu jalanmu. Ya Rahman, mudahkan urusan kami. Semoga keberkatan berada di kuliah duha pada pagi ini, memberi kita sinar kebahagiaan untuk kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan seterusnya diumumkan kuliah kita pada hari ini, pada petang nanti bersama dengan Al-Fadil Imam Farid, hadis 40. Pukul 8 malam bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas Nordin, kuliah Tauhid, dan 9.15 bersama dengan Major Ustaz Muhammad Naim untuk tadabbur surah pilihan, tajwid dan sebagainya. Diteruskan mengimarahkan kuliah-kuliah yang telah kita sediakan. Jadi sekali lagi syukran jazilan kepada Ustaz dan mohon Ustaz untuk baca doa dan seterusnya memimpin bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As sebagai penutup kuliah kita. Dipersilakan. Kita tutup dengan tasbih kafarah je lah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak. Semoga Allah rahmati kita semua. Jangan lupa niat sebelum kita bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semua-semua jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Terima kasih semua. Terima kasih. Moga kita ada kesempatan jumpa dengan Ustaz lagi untuk kuliah seterusnya. InsyaAllah. Amin. Simpan soalan-soalan yang dah diajukan. Mudah-mudahan Ustaz dapat meleraikan kekusutan apa tentang solat kita, insya-Allah. Terima kasih Puan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dulu Syukran jazilan Ustaz. Okey, alhamdulillah. Cikgu tolong off record. Okey.